Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Peristiwa ini adalah salah satu antara peristiwa besar ataupun peristiwa penting bagi Nabi Muhammad SAW sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Okey, mari kita telusuri bagaimana kisah tersebut. Pembinaan semula Kaabah berlaku pada umur Nabi 35 tahun. Ketika itu, kota Mekah dilanda banjir yang besar. Peristiwa tersebut telah menyebabkan sebahagian daripada dinding Kaabah runtuh ataupun roboh. Bila sebahagian dinding Kaabah itu roboh, penduduk Mekah mengambil keputusan untuk meruntuhkan dan bina semula Kaabah. Mereka membina semula Kaabah dengan cara bergotong royong. Termasuk Nabi lah yang bina semula Kaabah itu. Okey, untuk membina Kaabah tersebut, penduduk Mekah bersetuju untuk melantik seorang lelaki yang berbangsa Rom. Seorang tukang kayu yang berbangsa Rom yang bernama Bakum. Pembinaan semula Kaabah berjalan dengan lancar sehinggalah tiba masa untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat yang disediakan ataupun di tempat asalnya. Okey, kalau nak tahu macam mana rupa Hajarul Aswad, tengok gambar ni. Itu dia, itu gambar Hajarul Aswad. Bukan yang putih tu, sekejap bukan yang ini, yang dalam ni. Yang merah tu. Yang ada titik-titik tu, itu batu Hajarul Aswad. Yang luar ni adalah tempat letak dia ataupun dia punya bekas. Kalau dekat Kaabah, kedudukannya berada di penjuru. Ini. Dekat Kaabah, kedudukan dia berada di penjuru dan penjuru ini dinamakan sebagai penjuru Hajarul Aswad. Okey, di Mekah ada beberapa puak yang besar ataupun kaum yang besar. Mereka berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya, sehingga hampir berlaku pergaduhan dan peperangan. Melihatkan peristiwa tersebut, seorang lelaki yang tertua daripada kaum Quraisy mencadangkan supaya mereka melantik seorang hakim untuk mengadili pertelingkahan mereka. Oleh itu, mereka semua bersetuju untuk melantik orang yang pertama memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, secara kebetulan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara automatik Nabi Muhammad telah dilantik menjadi hakim. Okey, sekarang kita tengok macam mana cara Nabi Muhammad menyelesaikan masalah itu tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad membentangkan serbannya. Nabi Muhammad bentangkan serbannya, kemudian Nabi Muhammad mengambil batu Hajarul Aswad dan letak di tengah-tengah serban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh ketua puak yang bergaduh tadi untuk memegang setiap hujung bahagian kain serban Nabi. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang tadi mengangkat serban Nabi bawa ke Kaabah. Lalu Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad tersebut pada tempatnya.
Dengan kebijaksanaan Nabi ini, pergaduhan tersebut dapat diselesaikan. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Nabi menyelesaikan masalah pembinaan semula Kaabah ini? Yang pertama, kita hendaklah saling bekerjasama walaupun berlainan bangsa dan agama. Tidak kira kita bekerjasama dengan sesiapa pun, sifat kerjasama itu harus ada. Yang kedua, sifat amanah akan menjadikan kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Keputusan Nabi dalam melakukan perkara tersebut dipersetujui oleh semua pihak. Bukan sebab Nabi pandai sahaja, tetapi oleh kerana sifat Nabi yang jujur dan amanah. Dan yang ketiga, saling menghormati di antara satu sama lain. Walaupun kita berbeza pandangan ataupun tidak suka kepada seseorang itu, kita hendaklah saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Okey, untuk itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung dengan pelajaran yang lain pada minggu hadapan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.